Baik, kita mulai dengan bahagian kedua ahli sufi, iaitu berkenaan ibadah. Ibadah ahli sufi, walaupun kita beroperasi dalam kerangka syariah, namun ibadah kita berbeza. Pertama, kita sentiasa zikrullah. Sama ada kita duduk, baring, berdiri, berjalan, sentiasa kita zikrullah. Ini adalah seperti lilin kita yang menyala di waktu malam. Kedua, kita mengambil berat tentang standard ibadah yang wajib, juga ibadah yang sunnah. Kita akan bangun malam tahajud sekurang-kurangnya 20 rakaat. Dan kadang-kadang melebihi. Tahajud 20 rakaat, zikrullah, mengaji sampai ke subuh. Mana malam kita bersengkang mata. Dan kita buat ni bukan untuk pahala, bukan untuk syurga, bukan untuk mengelakkan daripada neraka atau mengelakkan daripada dosa, tidak. Kita buat ini kerana dengan hati yang tulus ikhlas, mau mendekati diri kepada Allah. Itu saja. Itu saja. Dari dalam syarahan ahli-ahli sufi, tidak pernah akan disebut pahala, dosa, neraka, syurga, tidak. Dia ibadah ni hanya mau dekat dengan Allah, itu saja. Dan dia selalu rasa, cukup tak ibadah aku ni, cukup tak? Ada keibadah ni, so aku kurang. Selalu khawatir. Jadi malam dia bersengkang mata. Siang dia puasa hari-hari. Melainkan 5 hari yang diharamkan, iaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Dia puasa bukan untuk pahala, bukan untuk syurga. Dia puasa kamu dia nak dekat dengan Allah SWT. Itu saja. Tidak terfikir dalam hati dia untuk syurga, neraka atau untuk pahala, dosa. Jadi banyak jemaah kita puasa 5 hari seminggu, tiap-tiap minggu. Ada 6 hari seminggu. Saya 6 hari seminggu kerana hari Sabtu, Ahad saya khususkan untuk masyarakat kerana banyak walimah, jemputan walimah. Jadi banyak jemaah-jemaah tidak mau mengatasi saya. Mereka juga puasa 6 hari. Saya tak tahan, dia mau 7 hari pun bisa. Tapi dia segan sama Pak Ustaz. Masalah the handsome one tu Ustaz saja. Kalau dia sudah lawan Ustaz, dia sudah jadi handsome one. Dia tak mau. Jadi dia puasa sama Ustaz 6 hari, ada 5 hari. Tiap-tiap hari. Melainkan 5 hari itu tak boleh. Dan kita tengok dia tiap-tiap malam dia tahajud 20 rakaat sekurang-kurangnya. Dan bila masuk bulan Ramadan, 40 rakaat sekurang-kurang. 20 rakaat tahajud, 20 rakaat sembahyang tarawih. Ya. Dan selain daripada witir, itu dia. Dia sembahyang tahajud 20 rakaat selain daripada witir. Bulan Ramadan tambah lagi 20 rakaat tarawih. Tiap-tiap malam dan mengaji. Ada masa mengaji. Ada masa zikrullah. Tiap-tiap malam bersengkang mata. Berlapar di waktu siang. Itulah sahabat Rasulullah semua. Daripada Sayyidina Abu Bakar seterusnya. Sampai kepada Sayyidina Harithah yang berpuasa siang malam berjaga. Sehingga seolah-olah dia dapat melihat arasy Allah bila diberitahu kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW berkata, engkau sudah kenal keimanan ya Harithah, istiqamah, bertahan. Inilah orang ahli sufi. Dia bukan saja zikrullah, sentiasa dengan Allah. Dalam minda dia hanya ada satu penghuni, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatan kepada Allah. Sentiasa. Inilah bagi dia, lilin dia di waktu malam yang gelap. Sentiasanya. Dan sentiasa dia memberatkan ibadah bukan saja yang wajib, yang sunah-sunah. Jadi dia malam berjaga, siang berlapar. Selalu dia baca Al-Quran. Zuhud pada dunia mana hidup sederhana. Banyak sedekah. Hati penuh dengan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah SWT. Berpegang pada syariah dalam segi ibadah dan sebenar-benar takut pada Allah SWT. Inilah perjalanan kita ahli sufi. Dan saya kira dia ingatkan, kita bukan ahli tarikat, kita ahli sufi. Ahli tarikat, dia timbul 300 tahun selepas Hijriah. 300 tahun selepas Hijriah dia timbul. Dan dia adalah satu sistem, tarikatnya sistem. Sistem yang untuk mengatasi 7 makan nafsu. Daripada amarah kepada kamilah, 7 makan nafsu. Dia bukan sistem pengajian, dia sistem zikrullah. Daripada lisan kepada kaf, kepada sir untuk mengatasi 7 makan nafsu. Baru mereka makrifat. Dan mereka mempunyai syekh atau mursyid. Mereka mesti baiat, janji setia pada mursyid. Dan menjalankan zikir-zikir yang diberi. Sehingga dapat terbuka pintu makrifat. Kita bukan ahli tarikat. Saya bukan mursyid. Saya sahabat kalian. Saya tidak pernah panggil kalian anak murid saya. Kita tasawuf yang diajar oleh Nabi-Nabi. Rasulullah tidak panggil sahabat dia anak murid. Sahabat. Saya dengan kalian sahabat. Dan tidak ada perjanjian setia dengan saya. Enggak suka pelajaran ni, buang. Buang. Saya pun enggak kisah kan. Saya hanya menyampaikan yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Itu yang Allah juga beritahu kepada Rasulullah. Banyak yang belum beriman, Rasulullah sangat sedih. Allah berfirman, ya Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Kalau aku mau satu dunia itu Islam, aku bisa buat begitu. Jadi bagi saya hanya menyampaikan. Kalau manfaat bagi diri kalian, dapat hidayah daripada ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada saya. Pasal semua ahli sufi menyatakan makrifatullah ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Kalau bahagian kalian terima. Jadi kita punya ibadah lain daripada tarikat. Kita tak ada zikir sampai beribu-ribu. Kita menyatakan hati itu bukan di dada. Hati itu di minda. Hati yang halus. Hati yang batin. Allah berfirman, aku memberi kamu pendengaran, dia tidak cakap telinga. Aku memberi kamu penglihatan, dia tidak cakap mata. Dan aku memberi kamu hati. Jadi kalau kita tengok ni, pendengaran, penglihatan, ini dari segi kebatinan. Dan hati, itu pun kita mesti tengok dari segi batin, hati yang batin. Apakah hati yang batin? Bukan hati dalam dada. Tengok firman dia, nanti saya tunjukkan. Aku memberi kamu
penglihatan, pendengaran, dan hati. Semua adalah dia beri itu dari sudut kebatinan. Dia tidak berikan tu, aku beri kamu telinga, itu dari segi penzahiran. Aku beri kamu mata, itu penzahiran. Aku memberi kamu hati yang di dada, itu penzahiran. Tidak, dia kata aku beri kamu pendengaran, penglihatan, hati. Ini dia sudut kebatinan. Di mana hati dia sudut kebatinan kita akan lihat. Jadi orang ahli sufi yang sudah faham, sentiasa hati dia berpaut pada Allah. Di mana pun dia memandang, minda dia sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas daripada itu. Itulah lilin dia yang menyala di waktu malam yang gelap. Dan dia mengikut Rasulullah dan sahabat-sahabat. Itulah ibadah dia. Malam berjaga, siang berlaparan, mengaji, bersedekah, zuhud. Sifat kasih sayang di antara diri. Pegang pada syariah. Rasulullah berkata, aku tinggalkan kamu dua rujukan yang kamu tidak akan sesat, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah juga ada bersabda, dan juga petunjuk dari khalifah-khalifah yang dapat petunjuk, khalifah-khalifah yang dapat petunjuk. Dan sebenar-benar takut kepada Allah. Ini kita punya ibadah. Tidak ada zikir beribu-ribu sehingga tangan menjadi bergetar. Kita hanya ingat, duduk, baring, berdiri, berjalan, ingat Allah SWT. Minda ini bersih. Seperti Syekh Abdul Qadir berkata, hanya ada satu penghuni, iaitu ingatan kepada Allah SWT. Dan insyaAllah bila kita ada masalah, kita akan naik dan berserahkan masalah itu, menyerahkan masalah itu kepada Allah dan memohon pertolongan daripada Allah. Seperti Rasulullah SAW, bila dia mau masuk ke Mekah, sebelum dia masuk, dia tunggu di luar Mekah, dibikinkan satu tempat baginda duduk. Maka bila keluar, belum ada isyarat dari Allah untuk masuk. Maka mereka tak lagi masuk lagi dalam, naik lagi, tanya, keluar lagi, belum ada. Dan akhir datang arahan suruh balik, tak masuk Mekah pada tahun itu. Kita juga bila ada masalah, naik, berserah, menyerah masalah kita kepada Allah SWT. Dan dengan itu kita tunggu bimbingan dia. Ini ahli sufi. Dia tidak memikul masalah. Dia kembalikan pada Allah dan menunggu pertolongan Allah seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Aku hanya menceritakan masalahku pada Allah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam selalu rujuk kepada Allah dengan masalah dia. Begitu kita juga ahli sufi selalu NST, naik, serah dan tunggu. Dan dari itu kita akan tunjuk kalian bagaimana duduk di dalam hati dan tidak turun. Kalau kita turun itu pintu depan, duduk dalam hati itu pintu belakang. Dan macam mana kita duduk di base camp dan kita berkesinambungan dengan Allah. Itu akan kita tunjuk di mana base camp kita, bagaimana kita ibadah dapat kesinambungan dengan Allah. Kita akan tunjukkan. Jadi ibadah ahli sufi beza, tidak sama dengan ahli tarikat yang berzikir begitu banyak sekali. Dan bagi ahli sufi tidak pegang tasbih pun, tidak pegang tasbih, dia tidak berkira dengan Allah. Tapi minda dia sentiasa dengan Allah, sentiasa dengan Allah. Itulah lilin yang menyala di waktu malam. Jadi kita tengok sekarang,
ahli sufi, nadi ahli sufi, nadi. Itulah zikrullah. Itulah lilin di malam yang gelap, sentiasa on ya. Zikrullah mana ingat Allah. Zik dalam bahasa Arab ingat. Zikrullah ingat Allah. Maka zikir adalah perkataan Arab yang bererti ingat. Ada kala diartikan dengan sebut. Kebanyakannya setiap kali lafaz zikir disebut sama ada dalam Al-Quran atau hadis, ia lebih bermaksud kepada ingat. Ingat Allah, zikrullah, ingat Allah. Maka Rasulullah bersabda pada sahabat, mau aku beritahu kamu amalan yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling diridai di sisi Allah, yang terbaik, yang tinggi, lebih baik dari sedekah emas dan perak, lebih baik daripada jihad. Kamu penggal leher musuh, musuh penggal leher kamu, itu jihad, lebih tinggi dari jihad. Maka sahabat berkata, kita mau ya apa dia itu? Maka Rasulullah berkata, zikrullah, ingat pada Allah. Kerana ini yang banyak, ingat pada Allah, banyak keuntungan kita dapat. Keampunan, pahala yang besar. Sesungguh ingat akan Allah adalah lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain. Sebab dalam kita salat mesti mau ingat dia. Selepas salat duduk baring berdiri, ingat dia. Dalam hidup keseharian, ingat dia. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli, mana hidup keseharian, tidak lupa dia ingat Allah. Sama ada dia baring, duduk, berdiri, berjalan, sentiasa ingat Allah. Sentiasa. Ini yang Nabi Isa berkata, manusia tidak upaya untuk mengingat Allah, melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya daripada kurniaan Tuhan, yang membuat mereka tidak dapat melupai akan Tuhan. Itulah cahaya makrifat. Bila kita dapat impak dari makrifat itu, hati kita bercahaya. Itu dikata cahaya tauhid, cahaya akidah. Maka dia boleh sentiasa ingat Allah. Ibarat orang yang bekerja mukul batu, sambil dia bekerja, dia berbual dengan rakan-rakan. Bila kita dapat impak dari makrifatullah, sukar kita nak melupakan Allah. Sentiasa ingat dan selalu menangis. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, bahawa Tuhan telah menjadikan manusia bukan saja suci, tapi telah meletakkan hatinya cahaya, inilah cahaya makrifat, yang dapat membimbingnya untuk menyembah Tuhan. Cahaya ini walaupun digelapkan oleh dosa-dosa, namun ia tidak hilang. Dengan itu telah menjadi naluri setiap umat untuk menyembah Tuhan, walaupun mereka telah tersesat dan menyembah selain daripada Tuhan. Ya. Itu pasal hati kita ini, sudah Allah taruhkan cahaya marifat. Jadi kita mau jaga, bersihkan, jangan kotorkan, dan sentiasa ingat kepada dia. Jadi Rasulullah menasihatkan, jangan banyak perkataan Allah, 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 SWT. Jangan banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah. Jadi Allah, Allah, SWT. Tapi ingat dan ingat pada roti prata, roti canai, ingat pada apa tu, nasi rawan, ingat kepada ini, ingat kepada itu. Tidak betul. Banyak perkataan tanpa ingat pada Allah. Kerana sesungguhnya banyak perkataan tanpa ingat kepada itu mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling dijauhi oleh Allah adalah hati yang keras. Jadi kita berzikir Allah, Allah, tapi hati tidak ingat pada Allah, maka hati menjadi keras. Pasal apa? Kita buat tidak ada kudus kelas, tidak ada kesenambungan kepada Allah SWT. Nak sampai kesenambungan dengan ilahi, Allah berfirman, ingatlah aku dan aku ingat kepada itu dia. Bukan dengan mulut Allah, Allah, Allahu, Hakku. Kalau ingatan tak ada, tidak akan sampai. Mesti mau ingat. Ini dia kesenambungan. Dan
Aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diri. Itu dia. Jadi dengan ingat Allah kita boleh sampai ke khusyukan. Kerana bila hati kita bersih hanya ingat Allah, syaitan tidak dapat menggoda kita. Syaitan mengaku, aku akan sesatkan mereka semua, kecuali di antara zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sembarang syirik. Ini satu kecantikan ahli sufi. Mindah dia tidak benarkan disyirikkan. Bila dia kata Allah, dia tahu tidak serupa, tidak diumpamakan, tidak boleh diumpamakan. Gaib. Ini tu kalau orang bercakap beautiful about the Sufis, suatu yang sangat cantik ahli sufi. Dia punya hati, dia tidak kasih korupsi. Apa pun masuk, dia kata kau bukan. Tuhan aku tidak serupa, tidak seumpama. Macam kita tengah salat, belakang orang taruh berhala depan kita. Adakah kita berhenti? Dia teruskan salat. Bila dah habis orang, kau sembah berhala, itu berhala kau pada Tuhan. Aku tahu Tuhan aku tidak serupa, tidak seumpama. Jadi ini hati ahli sufi. Hanya ingat Allah yang tak serupa, tidak boleh diumpamakan, bersih dari sembarang syirik. Jadi itu yang syaitan berkata, inilah mereka yang aku tidak dapat menggoda. Jadi penuhkan hatimu dengan Allah. Dengan Allah. Hati adalah ibarat rumah, dan rumah itu tidak boleh diduduki oleh dua orang. Maka rumah itu hendaklah diduduki oleh yang satu, iaitu Allah. Yang berkali jalan. Nanti kita akan tengok tentang hati. Dengan itu hati kamu pun penuh dengan Allah saja. Tidak ada yang lain daripada Allah dalam hati kamu itu. Kamu pun bersih dari yang lain daripada Allah. Itu ahli sufi. Sentiasa dalam diri dia Allah. Lain tak. Dia kena satu saja. Ada masalah pun naik pada yang satu. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Itu dia. Hanya dengan ingat Allah baru kita tenteram. Betul tak boleh. Maka kulit mereka menjadi tenang dan hati mereka menjadi tenang waktu mengingati Allah. Tengok ini yang tadi saya katakan. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniup padanya roh ciptaannya, dan dia mengurniakan kepada kamu, tengok ni, pendengaran, dia bukan cakap telinga, penglihatan, dia bukan cakap mata, dan hati, dia bukan cakap hati dalam dada. Ini semua adalah kebatinan, bukan fizikal, bukan yang zahir, yang batin. Pendengaran, batin. Penglihatan, batin. Turut juga hati itu batin. Jadi kita tengok di sini. Nampak itu roh. Kalau awak tengok macam mana rupa roh, itu dia rupa roh. Tak ada. Sama. Tengok yang baring dengan yang duduk tu, roh dia sama muka. Cuma yang baring tu berjasad. Yang roh tidak. Kan? Lalu kamu tengok pendengaran. Kamu tengok penglihatan. Kamu tengok yang duduk tu berfikir. Bukan yang baring itu. Ada akal tapi tak berfikir. Yang duduk tu berfikir. Itu dia hati. Hati yang batin. Hati yang batin itu dia. Yang dikata aku beri penglihatan, pendengaran dan hati, itu dia. Hati yang batin. Bukan akal tu. Bila tidur dia tak berfungsi lah. Yang berfungsi itulah hati batin. Kan? Ini yang sentiasa mengingat Allah. Sentiasa. Kan? Tinggallah kan semua di pintu khalwat kamu dan masuklah ke dalam seorang diri. Jadi bila kita naik ingat Allah di dalam mindah kita. Tinggalkan segala-gala belakang. Apa juga kerusingan, masalah, tinggalkan, naik sendiri. Duduk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah, kita tidak khusyuk,
tidak ingat kepada Allah. Maka dari terjemahan Imam Ghazali, surah Al-Ma'un, maka neraka wilah balasan bagi orang yang bersembah itu, salat itu, yang tidak mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan sembahyang. Mana tidak ingat Allah. Neraka bagi mereka, neraka wilah. Kamu hadirkan untukku badan-badan kamu, wah, berdiri dengan betul, pas. Kamu menunjukkan ucapan-ucapan kamu, wah, Bismillahirrahmanirrahim, wah, bukan stop. Tapi jiwa kamu jauh daripada, tak ada kesenambungan. Sia-sialah perbuatan kamu. Sayyidina Umar berkata, orang yang beribadah sehingga hari tua dan putih janggutnya, ibadah dia hangus, nol, kerana jiwanya gagal mengingat Allah. Kan? Ini dia. Mereka tak ingat Allah, habis. Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku kata kepadamu, ramai yang mengambil wudu dan bersalat, ramai yang berpuasa dan memberi sedekah, ramai yang belajar dan mengajar, tetapi kesudahan mereka adalah penghinaan di sisi Allah. Jadi mereka membersihkan mulut, bukan hati mereka. Itu dia. Dia buat hati dia mungkin mau kepujian dan sebagainya. Mereka menolak makanan, tapi bukan kejahatan. Mereka memberi yang kurang baik untuk disanjung. Mereka belajar untuk pintar berbicara, bukan untuk kerja. Mereka melarang yang lain, tapi mereka membuatnya. Justru itu lidah mereka melaknat mereka. Nabi Isa berkata, apapun yang kamu cintai melebihi daripada Allah, bagi menjadi Tuhan kamu. Bagi penzina, pelaculah Tuhan kamu. Bagi yang gelojo, nafsulah Tuhan kamu. Bagi yang tamak harta, emas dan peraklah Tuhan kamu. Maksudnya, ini sentiasa dalam minda kamu, tidak boleh dilupakan. Begitu juga orang-orang seperti mereka akan sentiasa mewujudkan apa dicintainya di dalam minda mereka. Betul. Tertib berzikrullah. Ini saya tunjukkan, nanti kita akan latih. Bila kita ingat Allah, zikrullah mana ingat Allah. Ingat ni, pertama, dia tak serupa. Apa masuk dalam minda kita yang berupa bukan dia. Tidak ada seorang pun yang seumpama dengan dia. Tak ada apa yang boleh diumpamakan. Jadi, kita umpamakan dia sebagai apa? Nur Muhammad ke? Tak boleh. Dia tak seumpama. Dan tak boleh lihat dengan penglihatan mata. Jadi, bila kita ingat Allah, ingat saja. Seperti kita ingat nama kita. Ada kita bayang rupa kita? Tak pernah. Ada kita eja nama kita? Tak pernah. Ali, saya Ali. Ada kita eja A-L-I, saya Ali. Tak. Adakah kita rupakan muka kita dalam minda kita? Saya Ali. Tak ada. Ali. Tak, saya Ali. Macam mana kau tahu? Aku ingatlah aku Ali. Aku ingat aku Ali. Tapi dia tidak bayangkan. Tidak ejakan. Kita ingat Allah. Itu saja. Allah, ingat Allah. Dan terus kita istiqamah, bertahan. Nanti kita tunjukkan. Pertama, kita mesti ingat dia tak serupa, tidak seumpama, tidak boleh dilihat dengan kedua mata. Yang kedua, ini yang sangat mustahil, mesti ada fokus. Kita mesti tumpukan segala penglihatan kita kepada ingatan Allah. Jadi kita ingat Allah dalam minda kita, belakang kita fokuskan segala ingatan kita tu, penglihatan kita tu kepada ingatan Allah. Ingat, fokus. Setiap sesuatu mesti fokus. Kalau you buat sesuatu tak ada fokus, tidak akan terjadi. Walaupun pekerjaan, sukan dan sebagainya, mesti ada fokus. Dedikasi, fokus. Itu yang Imam Ghazali berkata, minda batin atau hati batin dan fikiran disatu padukan
dengan badan ditumpukan dan dibulatkan sepenuh itu mesti jadi satu padukan. Gerak badan, gerak minda batin dan gerak fikiran taklah diarahkan. Hanya ingat Allah. Jadi bila kita ingat Allah dan minda kita, semua itu kita arahkan kepada ingatan Allah. Fokuskan pada ingatan Allah. Jadi mata kita yang, mata hati itu kita naik. Fokuskan dalam hati kita kepada ingatan Allah yang tidak serupa, tidak seumpama. Lepas tu bertahan apa juga nak masuk minda kita. Jangan benarkan. Syekh Abdul Qadir berkata, tutuplah semua segi itu dengan kesedaran tauhid kepada Allah dan fanakan diri kamu. Mana kita kebalkan, kita pagahkan, jangan ada yang masuk. Fokus pada ingatan Allah. Kunci kan, lock. Bila kamu kunci, kamu lihat, bila kamu betul-betul kunci, kamu lihat kelopak mata kamu tak boleh dibuka. Tolak pun tak boleh, terlihat terkunci daripada dalam. Kan? Lepas tu istiqamah, bertahan. Ini yang bagus ni. Orang tidak erti. Kita duduk dalam bas, ya bagi orang yang kita tidur. Kan? Kita dalam LRT, dalam bas atau bis, dalam kereta, di pejabat selepas makan tengah hari dan salat kita duduk atas kursi ini. Orang yang kita tidur dalam jemaah, majlis-majlis apa juga majlis kita duduk, tunduk kepala, tutup mata. Orang yang kita tidur jauh panggang dari api kita dengan Tuhan. Ini yang tak ada orang yang tahu daripada Allah dan malaikat-malaikat. Sebab Syekh kata, tinggalkan semua masalah kamu di luar. Masuk sendiri. Ingat Allah. Jadi, zikrullah dalam dan sesudah salat. Okey. Dalam salat, ya Allah berfirman, dirikanlah salat untuk mengingat. Jadi kita ingat Allah dulu. Lepas tu fokus, kunci istiqamah, baru kita takbir Allahu Akbar. Jadi kita latih, bisa tunduk. Sujud pun ingat Allah, rukuk, sujud, duduk, ingat Allah, jangan lepas. Tidak serupa, tidak seumpama. Dia mengosongkan hatinya demi Allah. Hatinya kosong dari apa saja selain daripada Allah SWT. Lalu dia berdiri melakukan salat seraya memuji, mengagungkan dan muliakan Allah sebagai semestinya. Seraya dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, maka dia akan melepaskan Allah mengampunkan dosanya seperti dia baru lahir semula. Pada bahasa orang putih born lagi. Seperti kita, dosa kita semua diampunkan kerana kita khusyuk dalam salat. Ya. Percayalah, siapa yang bagus salatnya akan dapat apa saja yang dipohon. Maka Nabi sebut, siapa yang tidak salat adalah lebih zalim daripada syaitan dan akan mendapat balasan yang keras kerana syaitan sebelum kejatuhan mereka sangat kuat mereka beribadah. Sesungguhnya aku katakan kepadamu bahawa sesiapa yang bersalat tanpa mengingati Allah telah mempersendakan Allah. Kita Allahu Akbar, belakang pindah kita ingat roti canai, roti prata, mi goreng, habis. So, siapa yang tidak di dalam keadaan bersedia termasuk salat, membelakangkan Tuhan dan sedang menghadap serta memuji syaitan. Ini Gospel Barnabas sudah diiktiraf oleh Profesor Anwar Mursadat, Rektor Ian Sunan Gunung Jati. Dia Barnabas sejajar dengan hadis taif, tapi ia dikuatkan oleh Al-Quran. Iaitu soalan-soalan ketauhidan dan memelihara kesegeraman agama dan percaya terhadap Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat diterima oleh kaum muslimin sebagai berita-berita Israeliat, yakni berita-berita istighfar Bani Israel yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Jadi Gospel Barnabas saya pakai ini kerana sudah diluluskan oleh Profesor
Anwar Mustadat. Jadi dalam salat ingat dia, sesudah salat berdiri, duduk, baring, ingat dia. Lepas salat kita duduk, naik, ingat. Itu jadi ingat Allah dong. Kita mau bukan saja dalam salat, di luar salat, dan hidup keseharian, sentiasa mau zikrullah. Jadi selain dari zikrullah, kita juga buat ibadah-ibadah sunat. Setelah ia tahu dan makrifat kepada Allah, ia pun mulai sungguh-sungguh belajar cara-cara ibadah. Jadi ini Allah berfirman, tidak ada cara yang dapat mendekatkan hamba-Mu kepadaku, melainkan melaksanakan fardu-farduku, dan sesungguhnya ia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal sunnah. Sehingga aku cintailah mereka. Dan aku jadi kakinya dengan dia berjalan. Tangan dengan dia memukul. Lidah dengannya ia berkata. Dan hati dengan dia berfikir. Bila ia meminta kepadaku, aku akan memakbulkan doa. Jadi, ahli sufi, selain dari zikrullah dan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah mereka kuat, bersungguhan menjalani. Itu pasal malam bangun, salat malam, bangun. Dan tahajud separuh dari waktu malam atau kurang sedikit. Sebagian ibadah malam, tahajud tidak lepas. Puasa sunat, puasa sunat. Cuma 5 hari tak terjadi perang nafsu, perang dengan nafsu. Nafsu tak ada holiday, perang jihad nafsu. Hanya kalau kita puasa lillahi Allah, Allah jauhkan neraka daripada pada hari itu daripada kita perjalanan 70 tahun. Dan hanya 5 hari tak boleh puasa. 2 hari raya, 3 hari tasyrik, iaitu 3 hari selepas hari raya. Tak boleh. Fasting juga untuk sains bagus untuk kesihatan kita. Jadi kita bukan saja zikrullah. Kita bangun malam, kita salat. Siang kita puasa, mengaji, baca Al-Quran. Dan satu huruf dicantikkan satu pahala. Tapi bagi kita, kita baca untuk mendekati diri kepada Allah. Baca Al-Quran. Dan banyakkan sedekah. Dan sedekah adalah zuhud, hidup sederhana. Tengok ni, semasa dia Presiden Iran, Ahmad Ahmadinejad. Presiden Iran, tengok dia tidur. Dan ambil bantal, taruh dekat kapet, tepi sana tidur dengan selimut. Zuhud, sederhana, hidup sederhana. Dan selain dari itu, jangan terlampau inilah. Ini semua materialisme kan. Tangan, habis itu kaki pula. Dan ini dah too much kan. Ini terlampau dia kan. Tapi Alhamdulillah, di Singapura, saya lihat, Alhamdulillah, kita orang Singapura ni kerana mungkin juga ongkos hidup sangat tinggi. Kita enggak ada wang untuk berbelanja wang emas dan perak. Kita banyak belanja kepada kehidupan keseharian dan juga untuk pelajaran anak-anak, sama ada dalam negeri atau luar negeri. Itu yang banyak dipelajari. Jadi bila kita pergi walimah di Singapura, kita lihat banyak juga yang datang enggak ada perhiasan emas. Biasa. Dia punya tekanan sudah lari. Kalau lebih kepada pelajaran anak-anak. Hidup sederhana. Alhamdulillah. Mesti ada sifat kasih sayang dalam diri kita. Tengok orang ini walaupun dia cacat, masih ada sifat kasih sayang dengan kucing. Mesti ada. Itu ya Allah berfirman, manakah orang yang saling mencintai kerana kebesaranku. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku, di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naunganku. Ya Allah berfirman, Allah akan menanamkan sifat kasih sayang
di hati orang-orang beriman dan beramal saleh. Pegang pada syariah, pegang kepada dua rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga sunnah khalifah yang dapat tunjuk. Dan hendaklah berhimpun pada yang ramai, kerana Allah tidak sesatkan pada yang ramai. Jadi setiap umat ada syariah mereka, kita pegang syariah-syariah kita yang tertentu. Jauhi ibadah, bid'ah, kerana bid'ah itu pembaruan itu menyesatkan, dan akhir sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang yang takut kepada Tuhan yang tidak nampak oleh mereka, itu sebenar-benar takut kepada Allah. Jadi sekarang kita mau latih dalam segi ibadah, salat, kita pergi pada salat. Jadi bagaimana kita salat, kalian ikut saya pengajaran, saya akan bimbing di sini. Pertama, kita ingat Allah. Ingat Allah, seperti kita katakan dalam bidang Allah. Bila kita sudah ingat pada Allah dalam minda kita, tentu tak berhuruf, tidak berupa, tidak boleh diumpamakan Allah dalam minda kita. Lepas itu, hendaklah kita fokus. Mana tumpukan semua daya fikiran kita fokus pada ingatan Allah. Bila kita sudah fokus, maka terkunci semua. Bagaimana terkunci, kita boleh cek. Bila kita ingat Allah, kan, ingat, nak buka ni tak boleh. Dan mana you kuat pun tak boleh. Kita sudah ada kesenambungan. Kalau kita tidak ingat, senang dia buka. Nyong. Kalau kita ingat, dia sudah melekat. Dah kesenambungan. Cucu bukan nenek udah buta, mata putih tinggal. Jadi bila kita ingat Allah tu, ada kesenambungan. Dia melekat. Bila sudah fokus, dah mulai, baru kita dah ingat, dah fokus, bertahan, baru kita takbir Allah. Bertahan tu, dan baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan ingatan Allah, tahan. Jangan lepas, tidak serupa. Jadi saya kata, rukuk, penduk sikit, subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali. Sujud, subhana rabbil Allah wa bihamdih 3 kali. Tahan ingatan Allah. Saya kata bangun, takbir, baca lagi surah Al-Fatihah, habis. Rukuk, sujud, duduk. Ayat akhir, baca ayat hingga akhir, beri salam. Tahan ingatan Allah. Kita latih dalam salat hanya ingatan Allah saja. Jadi harap semua ikut, kita latih sekarang, ikut arahan saya. Bismillah. Pertama, tutup mata, ingat Allah. Allah dan minda. Allah, ingat Allah, dan bertahan. Fokuskan semua daya kita pada ingatan Allah itu dalam minda. Fokuskan, tumpukan ingatan Allah. Fokus, bertahan, dia terkunci. Tunggu arahan saya. Fokus, istiqamah, takbir, Allahu Akbar. Takbir. Sudah itu baca surah Al-Fatihah hingga habis, tunggu arahan saya.
Rukuk, tunduk sikit kepala. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Tahan ingatan Allah. Sujud, tunduk lagi sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tahan ingatan Allah. Naik takbir, baca suratul Fatihah. Tahan ingatan Allah. Rukuk, tahan ingatan Allah. Sujud, tahan ingatan Allah, tak lupa. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga akhir dan beri salam setelah habis. Tahan ingatan Allah. Tidak serupa, tidak seumpama. Dah habis, dah beri salam, buka mata, tengok saya. Kita akan latih lagi supaya dia mantap. Jadi ingat bila kita nak salat tu, pertama ingat Allah, tidak serupa, tidak seumpama. Belakang tu dah mantap, Allahu Akbar. Lepas tu baca surat Al-Fatihah. Ingatan Allah tu tetap. Dirikan salat untuk mengingat dia, ingat dia. Rukuk, sujud, naik lagi, rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, beri salam. Ingatan Allah tidak terlepas terpindah kita. Kita latih untuk ingat Allah. Bukan saya ajar cara salat baru. Ini latihan untuk bagaimana nak ingat Allah. Kan? Bukan latih untuk belajar salat baru. Latih nak ingat Allah. Pasal Allah berfirman, dirikan salat untuk mengingat dia. Dan Imam Ghazali berkata, siapa tidak khusyuk dalam salat dia, tidak mengingat dia Allah, neraka will bagi dia. Ingat. Jadi, mau khusyuk. Okey, kita mulai lagi. Bismillah. Kata dalam minda kita, Allah, dan fokus. Fokus ingatan Allah. Oh, yang sudah takbir, kita baca suratul Fatihah. Sampai habis, tahan ingatan Allah dalam minda, tidak serupa, tidak seumpama. Rukuk, tahan ingatan Allah. Sujud,
Bangun, takbir, baca surat Al-Fatihah. Tahan ingatan Allah. Rukuk, sujud, tahan ingatan Allah. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat ketiga akhir, dan beri salam, tahan ingatan Allah, sehingga beri salam, dan seterusnya. Sudah beri salam, tutup buka mata, lihat saya. Sekarang kita akan lihat pada sesudah salat, tapi kita sambung dari salat, lepas beri salam, duduk, selepas salat duduk, diam, terus ingat Allah. Terus ingat itu, Allah berfirman, selesai salat, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Lepas salat, kita duduk dan beri salam, kita duduk diam, naik juga ingat Allah, jangan lepaskan ingat, duduk. Okey, kita mulai lagi sekali. Ini kali kita sambung dengan sesudah salat. Kita mulai dengan salat. Okey, ingat Allah, Allah dan takbir. Bertakbir, baca surat Al-Fatihah. Rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga habis. Dah habis baca, beri salam, tetapi duduk lagi. Terus ingat Allah. Teruskan ingat. Sesudah beri salam, duduk, teruskan ingat kepada Allah. Teruskan. Ini zikrullah Ali Sufi. Senyap. Dia bersama Tuhan. Adakah kamu mahu yang lain daripada Allah? Bertahan.
Bertahan dengan Allah. Bertahan, ingat saja Allah. Bertahan. Bertahan, ingat Allah, tapi buka mata perlahan-lahan, tengok di depan, ingatan Allah tetap dalam minda. Bertahan, ingatan Allah dalam minda, buka mata perlahan-lahan, tengok di depan. Berarti walau kita berjalan, kita masih dalam minda ada ingatan Allah. Buka mata, tapi dalam minda tetap ingat pada Allah. Jadi dalam hidup keseharian, kita bisa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tutup mata, naik balik, Allahu Akbar, ingat Allah. Kita akan latih buka mata dan tutup mata. Tutup mata sekarang, ingat Allah dalam minda. Tumpukan fokus, bertahan istiqamah. Buka mata pelan-pelan, tengok di depan. Ingatan Allah, bertahan dalam minda. Tutup mata lagi, fokus, ingat pada Allah. Buka mata pelan-pelan, tengok di depan. Ingatan Allah bertahan dalam minda. Tapi mata tengok ke depan. Seperti apa juga berlaku kita nampak. Tapi dalam ingatan kita hanya ada Allah. Okey. Okey, buka mata, tengok pada saya. Ini yang saya nak terangkan tentang pintu belakang dan pintu depan dan base camp. Bila kita ingat Allah, itu pintu belakang. Kalau kita ingat Allah, kita duduk di atas tu ingat Allah. Kita buka mata, kita tengok di depan, itu pintu depan. Selagi kita duduk di atas, kita tidak turun ke bawah, insya-Allah kita tidak akan diganggu. Kadang-kali maksud duduk di atas tu, kadang-kali kita betul-betul dah khusyuk. Kita rasa
di bawah dagu kita ni dah tak ada lagi lah. Jadi kita dah duduk di atas. Duduk di atas itulah pintu belakang, duduk di atas. Dan bila kita tengok ke depan, itulah pintu depan. Apa yang kita nampak tidak mengganggu apa dalam minda kita. Itulah pintu belakang. Tetapi kalau kita duduk di pintu belakang, kita zikrullah, kita tujukan ke atas. Jadi pintu belakang tu menjadi base camp. Base camp, ingatan Allah tu naik ke atas. Naik ke atas, itu yang Allah berfirman, jiwa-jiwa tentram kembali kepada. Okay. Jadi base camp mana kita kalau mau zikrullah lepas salat, kita duduk base camp ingat Allah. Sejengkal, sedepa dan sehasta. Jangan tekan, dia sendiri naik. Kita ingat Allah, tujukan ke atas, dia akan naik sendiri, zikrullah. Tapi kalau kita nak duduk di pintu belakang, tengok ke depan, ingatan Allah tetap ada di sini, itu pintu belakang, pintu depan. Tapi kalau kita duduk dan minda ada, kita menghadap ke atas dan zikrullah, itu minda kita menjadi base camp. Dia ibarat kita berbicara dengan sahabat di lantai 1. Tapi minda kita teringat anak kita di lantai 2 yang sedang tidur dan keadaan sakit. Walaupun kita berbicara di lantai 1 dengan sahabat-sahabat, tapi minda kita masih teringat anak lantai 2 sedang sakit. Dia begitu. Jadi kita ingat Allah, kita buka mata, tengok di depan, tapi di dalam tetap ingatan Allah tidak hilang. Itu kita hidup keseharian, kita bisa menjalan, tidak ada problem. Kalau kita lepas salat, kita latih, buka mata, tahan ingatan Allah. Selama-selamaan, insyaAllah. Dan bila kita duduk ingat Allah, kita tuju ke atas, itu adalah belakang itu menjadikan base camp, kita menunjukkan zikrullah ke atas dengan berharapan bersenambungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita train lagi sekali, saya tunjukkan. Ingat Allah, bismillah, ingat Allah, bertahan, tahan, ingat Allah. Buka mata, tengok ke depan, tahan ingatan Allah. Inilah keadaan pintu belakang, pintu depan. Jadi walaupun mata nampak, tapi hati tetap dengan Allah. Dia tidak menggoda. Ini satu bagus. Jadi apapun perkara yang kita nampak yang sungsang, tidak akan masuk ke dalam minda. Kerana minda kita sudah penuh dengan Allah SWT. Itu insyaAllah kalian akan mengalami. Okay? Buka mata, tengok ke depan, tahan ingatan Allah dalam minda. Minda itu penuh dengan ingatan Allah. Tapi mata melihat ke depan. Nampak perkara berlaku. Tapi dalam minda hanya ada ingatan Allah. Latih ini, tutup mata, lepas tu buka mata, tahan. Jadi sentiasa kita zikrullah, buka atau tutup mata, berjalan ataupun tidak, biasa. Dan tutup mata, lepas tu buka mata, tahan. Buka mata, tengok ke depan, tahan ingatan Allah. Sekarang saya mau pula ingat Allah tu tuju ke atas. Jangan tekan, tuju ke atas. Ingatan Allah tu tuju ke atas. Maka minda kita sudah jadi base camp. Itu beza.
pintu depan, pintu belakang, dan base camp. Jadi ini zikrullah base camp ni, bila kita habis solat, kita duduk base camp, ingat Allah. Kalau kita berjalan, kita pakai pintu depan dan pintu belakang. Kita tujukan ke atas, ingatan Allah tu. Di sini ya Allah berfirman, apabila hamba-Ku mendekati Aku sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia sehasta, Aku sedepa. Bila dia sedepa, Aku lebih cepat daripada itu. Jadi bila kita zikrullah, kita tujukan ke atas. Kalau kita sejengkal, Allah akan datang sehasta. Ingat kita lebih itu. Kalau kita sehasta, dia sedepa dan seterusnya. Ya. Jadi kita ingat Allah, kita tujukan ke atas lepas salat. Tapi dalam kehidupan seharian, kita buka mata, ingatan Allah tak dalam pindah. Okey. Dan okey, buka mata, tengok saya sekarang. Itu yang hadisnya. Ya. Apabila hamba-Ku mendekati Aku sejengkal, maka Aku sehasta. Kalau dia sehasta, Aku sedepa. Kalau dia sedepa, Aku lebih dekat daripada. Kita tengok gambar ini. Ya. Dia ingat Allah. Dia tujukan ke atas, boleh sejengkal, sehasta, sedepa. Jangan tekan. Kalau tekan, kita akan mengalami vertigo. Jangan. Ingat. Dia sendiri akan naik. Jangan susah. Tapi yang mustahak ni saya nak ajar ialah naik, serah dan tunggu. Naik, serah dan tunggu ialah bila kita ada masalah. Bila kita ada masalah, kita naik pada Allah. Ingat Allah maksud. Ingat Allah tu naik dia. Naik mana? Ingat Allah. Naik mana? Ingat Allah. Fokus, semua dah okey. Belakang kita berdoa. Itu kita serah. Kita dan naik. Belakang itu kita serah masalah kita. Serah. Lepas tu kita turun dan tunggulah. Tunggu pertolongan Allah. Okey. Jadi di sini saya akan minta Allah bukakan pintu doa. Jadi bila saya suruh kalian naik, ingat Allah dan boleh kata doalah. Bila saya minta Allah bukakan pintu doa, saya kata doalah, mintalah sekalian hajat yang kalian ada. Dan minta Allah makbulkan. Dalam 2 minit saya akan tutup. Bersedia. Bismillah. Ingat Allah, fokus. Ingat Allah, fokus. Fokus. Sekarang doalah apa yang kalian nak buat doa. Ceritalah pada Allah apa yang kalian mahu. Mintalah apa yang kalian mahu. Ingat dia dan mintalah. Ya Allah, makbulkan doa-doa. Makbul. Mintalah. Apa itu? Ingat dia dan minta. Makbul.
Okey, lagi 1 minit saya akan tutup doa. Mintalah apa yang ingat Allah. Rabbana taqabbal sallallahu alaihi wa sallam. Okey, tuan semua. Jadi kalau ada masalah, naik ingat Allah, ceritakan masalah kepada Allah. Lepas tu turun dan tunggu. Tunggu. Bila kalau masih belum naik lagi, minta, ya Allah, tolonglah ya Allah. Dan turun, tunggu. Jangan fikirkan masalah. Balik kepada Allah, rujuk kepada Allah seperti Nabi Ayub. Ceritakan masalah kepada Allah seperti Nabi Yaqub. Naik, ingat dia. Ceritakan apa yang kamu mahu. Lepas tu turun dan tunggu. Okey. Jadi itu dipanggil NST dalam ahli sufi. Dan perkara lagi saya nak katakan di sini, rumusan bila Ali berkata tentang taubat, jihad melawan nafsu murakabah, merasa kewujudan Allah, mereka disanjung tinggi oleh para muhaddisin dan ahli syariah. Jadi kita yang kuat ibadah, kita yang selalu puasa melawan nafsu. Ahli sufi ini disanjung tinggi oleh ahli syariah. Tapi mereka selalu tersilap kita dengan ahli tarikat. Kita bukan tarikat, kita sufi. Dia dah ada di zaman-zaman dahulu. Allah pun mengajar kita tentang tasawuf. Tarikat ini timbul 300 tahun selepas Hijriah. Jadi kita teruskan ibadah ke malam, bersengkang mata, siang berlapar-laparan, mengaji dan seterusnya. Dan kita tengok juga ahli sufi awal dengan jelas menekan bahawa syariah lah kerangka yang menyokong dan mengekalkan hubungan ini. Sehubungan dengan ini mereka menggesa semua ahli sufi mempelajari ilmu yang menjadi asas syariah. Jadi kita jangan bid'ah, jangan mereka-reka ibadah yang bukan-bukan yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Okay. Kita ikut asas syariah, jangan kita tambah yang bukan-bukan. Jadi salat bawah payung lah, salat pakai terompa lah, macam-macam lah. Itu semua tak ada yang diajar kadang. Itu semua tak. Jadi pegang pada syariah dan akhirnya selain menekan bahawa seorang ahli sufi hendaklah pada setiap waktu berpandangan pada syariah, dan kata pemutus, ahli-ahli sufi awal juga jarang ketinggalan menunjukkan sesiapa yang tidak mempedulikan syariah akan terlibat dengan kekeliruan dan pertentangan dengan apa yang difaham. Jadi kita jangan lari daripada atau membuat sesuatu yang baru. Jangan. Sesuatu yang baru itu menyesatkan. Kita ikut apa yang Rasulullah buat, sahabat-sahabat buat. Italah warisul anbiya. Kita mengikut apa yang diajari oleh mereka dan cara mereka. Tarikat bukan. Tarikat adalah sesuatu yang baru, timbul 300 tahun selepas Hijriah. Jadi saya berhenti di sini, balik kepada Bayu. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah tadi ahli sufi 2 tentang ibadah. Baik, kita akan berehat lagi untuk ibadah zuhur dan makan siang.